Program e-belajar Matematik Tingkatan 1 Bab 11 Pengenalan Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya guru anda Cikgu Sharifah Sabariza binti Syed Abdullah dari SMK Malim Melaka akan membincangkan tentang bab 11 pengenalan set standard kandungan 11.2 gambar rajah Venn, set semester pelengkap bagi suatu set dan subset. Standard pembelajaran 11.2.3 mengenal pasti dan menghuraikan subset yang mungkin bagi suatu set. Standard pembelajaran 11.2.4 mewakilkan suatu subset dengan gambar rajah Venn. 11.2.5 mewakilkan perkaitan antara set, subset, set semester dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. Baiklah, pembelajaran yang pertama pada dalam video kali ini adalah tentang subset. Okey, subset itu ialah satu set yang mana unsur atau elemennya adalah juga merupakan unsur atau elemen kepada set yang lain. Okey, kita lihat simbolnya. Okey, simbolnya berbentuk huruf C tetapi dia lebih panjang dan kita panggilnya sebagai subset kepada ataupun juga kita boleh panggil dia subset bagi. Okey, simbol yang kedua pula adalah huruf C yang dipalang iaitu bukan subset kepada ataupun bukan subset bagi. Okey, kita lihat set E, unsurnya ialah PQRST dan set D, unsurnya adalah PT. Persoalannya, adakah D itu subset kepada E? Okey, mari kita lihat unsur dalam D. Okey, P pun ada dalam E. Kemudian kita lihat T pun ada dalam unsur E. Okey, jadi kita boleh namakan D itu subset kepada E. Okey, itu cara bacanya. Kenapa? Kerana unsur P dan T ada dalam set E. Okey, seterusnya kita lihat contoh kedua. E unsurnya 1, 2, 5 dan 10. Unsur D pula adalah 1, 2 dan 7. Adakah D itu subset kepada E? Okey, mari kita lihat unsur-unsur dalam D. Okey, 1 pun terdapat dalam unsur E. Okey, 2, ya ada unsur dalam E. Tetapi 7 tidak ada unsur di dalam E. Okey, maka D itu bukan subset kepada E. So, simbol itu sila perhatikan ya, iaitu C dipalang. Okey, kerana apa? Kerana unsur 7 tiada dalam set E. Baiklah, mari kita lihat contoh 8 di dalam buku teks. Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada set A ialah subset bagi set B atau bukan. Jadi di sini maksudnya kita perlulah tandakan dengan simbol A subset kepada B atau A bukan subset kepada B. Okey, seperti yang cikgu telah keluarkan ni. Okey, yang seterusnya soalan A. Unsur di dalam set A ialah 2, 4, 6 dan B unsurnya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, jadi kita lihat unsur di dalam A ada tak terdapat dalam unsur B. Okey, 2, 4, 6. Okey, kita lihat 2 ada di sini 2. Kemudian 4, 6, ada 6. Okey, jadi semua unsurnya ada. So, penyelesaiannya setiap unsur A terdapat dalam B, maka A subset bagi B. Okey, kita lihat yang kedua pula. A ialah nombor perdana yang kurang daripada 20 dan B ialah nombor ganjil yang kurang daripada 20. Oleh itu, kita kena senaraikan dulu jawapan untuk A dan B. Iaitu unsur A-nya ialah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Manakala unsur dalam set B pula adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan 19. Okay, jika dilihat, ada tak semua nilai, semua unsur dalam A juga unsur di dalam B. Okay, jadi kita perhatikan
unsur 2 tidak terdapat dalam B. Okey, maka A adalah bukan subset kepada B. Okey, soalan C. A ialah huruf dalam perkataan sopan dan B ialah huruf dalam perkataan kesopanan. Okey, so sopan, S-O-P-A-N. Okey, rasa-rasa ada tak jawapan dia? Okay, kita dah nampak kat sini kan? Okey, so bolehlah kita tulis jawapannya ya. Setiap unsur A terdapat dalam B, maka A adalah subset bagi set B ataupun subset kepada B. Seterusnya, mari kita pelajari macam mana kita nak menyenaraikan semua subset. Okey, ada dua tip kat situ. Tip yang pertama, set kosong ialah subset bagi sebarang set. Okey, simbolnya ada dua, iaitu berbentuk sifar yang dipalang ataupun berbentuk tata tanda set itu sendiri. Tetapi dalam tata tanda set itu tidak terdapat sebarang unsur. Okey, tips yang kedua pula adalah tentang rumus. Okey, bilangan unsur bagi suatu subset adalah 2 kuasa N. Okey, ini formula dia, 2 kuasa N. Yang mana N itu adalah berapa bilangan unsur dalam set tersebut. Misalnya, jika A 35. Jadi, 35 ni ada berapa unsur? Okey, 35 ada 2 unsur. Maka formula dia kita letak A sama dengan 2 kuasa 2. Iaitu 2 tu adalah yang kuasa ni. Okey, jadi 4. Bermaksud unsur di dalam subset itu ada 4. Okey, contohnya. Okey, senaraikan semua subset yang mungkin bagi setiap set yang berikut, iaitu A 34. Okey, 34 dan B, A, B, C. Okey, 34 ni dia ada berapa unsur? Ada 2 unsur. Jadi kalau pakai formula tadi, 2 kuasa 2 iaitu dapat 4. So kita tengok senarai subset yang ada iaitu set kosong, kemudian 3, kemudian 4 dan juga 3, 4. Jadi semua sekali ada 4. Okey, semua subset yang mungkin ada 4. Okey, untuk B kita lihat A, B, C unsurnya ada 3. Jadi kalau ikut formula tadi 2 kuasa 3. Bila 2 kuasa 3 maksudnya dia ada 8 unsur dalam subset yang mungkin. Okey, yang pertama kita tengok set kosong. Okey, set A, B, C. Okey, A, B, A, C. Okey, kita ambil yang depan dulu. A dulu. A, B, A, C. Kemudian baru kita ambil B, C dan seterusnya A, B, C. Jadi semua sekali ada 8. Okey. Seterusnya kita lihat latihan. Okey, senaraikan semua subset yang mungkin bagi setiap set yang berikut. Okey, A, P, Q, B, nombor perdana yang kurang daripada 10. Okey, kita lihat yang pertama dulu, P, Q. Okey, kita dapati kalau ikut rumus, ada 2 unsur, maka 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4. Maksudnya jawapan dia mesti ada 4. Okey, so penyelesaiannya, okey, set kosong, P, Q dan PQ. Okey, ada 4 semua sekali. Okey, sementara yang B pula, nombor perdana yang kurang daripada 10. Maka kita kena senaraikan dululah unsur-unsur set ini. Okey, unsurnya adalah 2, 3, 5 dan 7. Okey, kalau kita menggunakan rumus, kita andaikan dia adalah set B, iaitu 2 kuasa 4. 4 itu kerana unsur dalam nombor perdana yang kurang daripada 10 tadi adalah 4, maka jawapannya mesti ada 16. Okey, senarai subset yang mungkin. Okey, kita lihat. Okey, boleh dilihat di situ set kosong. Okey, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 2, 5, 2, 7. 3, 5, 3, 7. 5, 7. 2, 3, 5, 2, 3, 7. 2, 5, 7. 3, 5, 7 dan 2, 3, 5, 7. Semua sekali ada 16. Dan make sure setiap subset yang mungkin itu hendaklah diletakkan di dalam tata tanda set kecuali set kosong sahaja. Okey.
Mari pula kita lihat contoh tambahan, iaitu dalam penyataan masalah, iaitu pada hari pertama kejohanan olahraga, 3 acara olahraga telah diadakan di sebuah sekolah, iaitu acara 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Okey, seorang murid boleh mengambil bahagian dalam 1, 2 atau 3 acara itu. Okey, jika set A mewakili acara olahraga yang diadakan di sekolah itu pada hari pertama kejohanan olahraga, maka A bersamaan dengan set 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Okey, jadi persoalannya, acara apakah yang mungkin disertai oleh murid? Acara yang mungkin disertai oleh murid ialah, okey, kita lihat dulu berapa acara yang ada di sini, iaitu 3 acara. Okey, jadi kita boleh andaikan bilangan unsur dalam satu subset A itu adalah 2 kuasa N dan N itu ada 3 unsur. So, 2 kuasa 3 bermaksud 8. So, kemungkinan acara yang boleh disertai oleh pelajar atau murid itu adalah 8 lah. Okey, kita lihat semua sekali. Yang pertama adalah set kosong. Set kosong ini mewakili maksudnya pelajar tu mungkin tak menyertai apa-apa acara. Boleh jadi. Okey, kemudian mungkin pelajar itu menyertai satu saja acara, itu 100 meter. Kemudian ataupun dia menyertai 200 meter saja ataupun menyertai 400 meter saja. Okey, seterusnya pelajar itu juga, okey, murid itu juga mungkin dia menyertai 2 acara, iaitu 100 meter dan 200 meter. Diikuti mungkin juga 100 meter dan 400 meter. Seterusnya mungkin dia menyertai 200 meter dan 400 meter. Seterusnya kemungkinan dia menyertai ketiga-tiga acara olahraga tersebut. Okey, maka setiap set acara yang disenaraikan itu ialah subset bagi set A. Seterusnya kita lihat latih diri 11.2C di dalam buku teks. Okey, soalan yang pertama, lengkapkan setiap yang berikut dengan simbol subset atau bukan subset. Okey, subset kepada atau bukan subset kepada. Okey, soalan A. Set A adalah AU dan set B adalah AEIOU. Okey, jadi adakah A itu subset kepada B? Okey, kita lihat unsurnya. Okey, A adalah subset kepada set B. Okey, yang mana AU juga terdapat dalam set B. Okey, soalan B, E gandaan bagi 4 dan F integer positif yang boleh dibagi tepat dengan 2. Okey, so kita lihat jawapannya. Okay, pastikan anda tahu gandaan 4 tu apa dan integer positif yang boleh dibagi tepat dengan 2 tu apa. So, E adalah subset kepada F. Okey, sementara C, M nombor ganjil yang kurang daripada 50 dan N adalah gandaan bagi 5 yang kurang daripada 50. Jadi, adakah N subset kepada M? Okey, N gandaan 5 yang kurang daripada 50. Jadi maksudnya sifar 5 lah. Sifar 5 sehingga 45. Sebab dia mesti kurang daripada 50. Okey, sementara M pula nombor ganjil yang kurang daripada 50. Maka kita lihat jawapannya. Okey, N adalah bukan subset kepada M. Okey, dan D, P sisi 4 dan Q segi 4 tepat, rhombus dan pentagon. So, adakah Q subset atau bukan subset kepada P? Kita lihat Q adalah bukan subset kepada P. Okey, jadi pastikan anda faham dan sentiasa membuat ulang kaji tentang subset ini. Seterusnya pula, bagaimanakah anda mewakilkan subset dengan gambar rajah Venn? Jadi, cuba ingat kembali gambar rajah Venn kita telah pelajari dalam kemahiran sebelum ini. Okey, jadi kita lihat contoh, diberi E subset kepada F. Jadi, E di sini bermaksud mestilah dalam gambar rajah yang lebih kecil berbanding dengan F. Jadi, kita boleh bina bulatan dan labelkan E. Seterusnya, F itu kita kena bina yang lebih besar. Okay, di sekeliling E tadi dan labelkan dengan huruf F. Okay, berikut pula adalah X subset kepada Y, sementara Z itu subset kepada X. Okay, kita lihat yang pertama, X adalah subset bagi Y. Jadi, X itu mesti dalam bulatan yang lebih kecil, kita labelkan. Kemudian Y itu mesti berada di luar lingkungan
X tadi dan labelkan sebagai Y. Okay, kita lihat yang kedua iaitu Z adalah subset kepada X. Jadi bermaksud Z itu lebih kecil daripada X. So, kita bina bulatan di dalam X dan labelkan sebagai Z. Okey, lihat contoh seterusnya. Lukis gambar Raja Van untuk mewakili hubungan di antara dua set yang berikut. Diberi set A 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan 20 dan set B pula adalah 4, 8, 12, 16 dan 20. Okey, kita lihat di sini set B ialah subset bagi set A jika semua unsur dalam set B terdapat dalam set A. Jadi kita lihat semua unsur ada di dalam set A, set B sama ada unsurnya di dalam set A. Maka hubungan B subset kepada A boleh diwakili dengan gambar rajah Venn seperti di bawah. Jadi mula-mula kita senaraikan semua unsur dalam set. Yang kedua, bina gambar rajah Venn yang mewakili set. Yang ketiga, tulis unsur subset dalam rajah terlebih dahulu. Okey, kemudian yang keempat, tulis unsur yang selain daripada unsur subset. Okey, nanti kita akan jelaskan dengan lebih detail lagi dalam contoh yang seterusnya. Tetapi kita boleh lihat di sini unsur di dalam B itu kita bina dululah supaya unsur dalam set A yang selebihnya tu kita senang untuk tulis nanti. Baiklah, di sini akan diperlihatkan contoh dengan lebih detail lagi, itu satu persatu lah. Okey, soalannya lukis gambar rajah Venn untuk mewakili hubungan di antara dua set yang berikut. Diberi senarai nombor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Okey, diberi A adalah gandaan bagi 2 dan B gandaan bagi 4. Jadi kita kena senaraikan dulu unsur-unsur dalam A. Okey, kita boleh lihat di situ dan unsur dalam B pun sudah diberi di situ. Okey, kita lihat bulatan yang pertama kita labelkan adalah bulatan A, iaitu yang lebih besar daripada bulatan B. Okey, tetapi kita hendaklah mengisi ruangan dalam gambar rajah Venn ni yang lebih kecil dulu, iaitu set B, iaitu 4, 8, 12, 16 dan 20. Okey, kemudian diikuti set A adalah selain daripada nombor yang berada di dalam set B, iaitu 2, 6, 10, 14, 18 dan setiap unsur dalam set B juga merupakan unsur kepada set A, maka set B disebut sebagai subset bagi set A dan ditulis sebagai B subset kepada A. Kita lihat pula contoh 10. Wakilkan hubungan bagi setiap pasangan set yang diberi dengan gambar rajah Venn. Okey, set A ialah PQRST dan set B PRS. Okey, sementara set P ialah nombor bulat dan set Q adalah nombor perdana. Okey, penyelesaiannya kita lihat di sini. Okey, ini seperti yang telah dipelajari sebentar tadilah, iaitu set B adalah subset bagi set A, maka kita boleh buatkan dalam bentuk dua buah bulatan. Okey, sementara soalan B pula, okay, kita lihat di sini tidak ada sebarang unsur. Kenapa? Kerana bagi set yang tak terhingga, unsurnya tidak perlu ditulis. Okey, seterusnya pula kita lihat. Okey, latih diri 11.2D. Okey, wakilkan hubungan bagi setiap pasangan set yang diberi dengan gambar rajah Venn. Jadi soalan A dan B kamu boleh cuba dahulu jawab. Okey, kemudian pausekan dulu video ini. Okey, kemudian jawapannya cikgu akan bagi iaitu soalan A dan jawapan bagi soalan B. Okey. Baiklah, berikut pula adalah tentang bagaimanakah anda mewakilkan perkaitan antara set dengan gambar rajah Venn. Okey, hubungan antara set, subset, set semester dan pelengkap bagi suatu set boleh ditunjukkan dengan jelas dengan gambar rajah Venn. Okey, kita lihat contoh 11. Okey, wakilkan hubungan antara set-set yang berikut dengan gambar rajah Venn. Jadi, beri set semester. Okey, X yang mana X itu lebih kecil atau sama dengan 10 dan X ialah merupakan integer positif. Set A pula adalah faktor bagi 10 dan set B pula adalah nombor yang boleh dibagi tepat dengan 5. Kita lihat di sini penyelesaiannya, set semester adalah
Okey, integer positif yang lebih kurang daripada kurang atau sama daripada 10. So di situ 1 hingga 10 lah. Okey. Kemudian set A pula adalah 1, 2, 5, 10 iaitu faktor bagi 10 dan set B pula adalah 5 dan 10. Maka di sini kita boleh bina gambar rajah Venn dalam bentuk set semester. Okey, set semester kita tulis simbol di luar segi empat itu. Kemudian kita bina satu bulatan yang lebih besar iaitu yang mana unsurnya lebih banyak, kita labelkan A, dan satu lagi bulatan berada di dalam bulatan A itu kita labelkan sebagai B. Okey, kerana unsur di dalam B juga terdapat di dalam set A. Okey, seterusnya kita penuhi dulu unsur-unsur di dalam B iaitu 5 dan 10 diikuti unsur di dalam A, set A iaitu 1 dan 2. Okey, seterusnya dalam set semester kita lihat ada lagi nombor-nombor yang tidak terdapat dalam set A dan B, maka kita letak di luar kedua-dua bulatan itu iaitu 3, 4, 6, 7, 8 dan 9. Okey, di sini cikgu ada kemukakan satu contoh penyelesaian masalah. Okey, jadual di bawah menunjukkan ahli sebuah kelab astronomi. Okey, jadi di situ kita boleh bahagikan kepada, kita nampak ada dua bahagian iaitu nama lelaki dan nama perempuan. Okey, kita baca soalannya. Diberi bahawa Ani, Linda dan Ros ialah ahli baru dalam kelab itu dengan menggunakan set yang berikut. Okey, apakah setnya? Set A, ahli kelab astronomi. Set G, perempuan. Set N, ahli baru. Okey, soalannya ialah yang pertama, lukis satu gambar rajah Venn untuk menunjukkan hubungan antara set A, set G dan set N. Yang kedua, tentukan set semester. Yang ketiga, nyatakan satu hubungan antara ketiga-tiga set itu dengan menggunakan simbol subset. Okey, jadi first kali sebelum kita tulis jawapan, kita kena tahu antara ketiga-tiga set ni yang mana satu adalah set semester. Set semester ni dia punya ciri-ciri adalah yang paling ramai ahlinya atau banyak unsurnya. So dekat sini tak lain tak bukan adalah set A lah. Okay, jadi set A kita bina satu kotak, satu petak. Kemudian di dalam kotak itu kita bina satu bulatan yang lebih ramai daripada antara G dan N yang mana lebih ramai ahlinya. Okey, so sudah pasti set G lah yang lebih ramai ahlinya. Okey, sementara yang terakhir adalah set N. So kita bina yang lebih kecil di dalam bulatan G. Okey, seterusnya kita nak labelkan ataupun tulis unsur-unsur di dalam N terlebih dahulu kerana N adalah unsur yang paling sedikit. Jadi kita perhatikan ahli yang baru adalah Ani. Ani, Linda dan Ros. Okey, so jadi kita senaraikan nama-nama ketiga nama tersebut iaitu Ani, Linda dan Ros di dalam set N. Sementara yang kedua besar ahlinya adalah set perempuan. Okey, selain daripada ketiga tu kita tulislah nama Ella, Fiza, Lela dan Nisa. Okey, seterusnya lagi ahli kelab astronomi yang lain, okey, yang tidak tersenarai dalam set G dan set N iaitu Ali, Amar, Anaki, Chan, Danny, Mikael dan Umar. Okey, jadi selesai kita menjawab soalan nombor 1. Seterusnya soalan nombor 2, tentukan set semester. Okey, antara ketiga-tiga ni yang mana set semester? So sudah pasti set A. Dan soalan yang ketiga, nyatakan satu hubungan antara ketiga-tiga set itu dengan menggunakan simbol subset. Jadi tak lain tak bukan N subset bagi G dan subset bagi A. Okey. Harap semua murid boleh faham. Baiklah, di sini ada cikgu kemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan video pada kali ini. Jadi kamu boleh cuba menjawab di muka surat 260 dan selesai menjawab kamu boleh semak jawapan kamu di muka surat 321.
Berikut ada cikgu kemukakan rumusan apa yang telah kamu pelajari di dalam video pada kali ini, iaitu bab 11 set. Jadi kamu boleh perhatikan unsur-unsur yang ada di dalam bab ini. Dengan itu, akhirlah video cikgu pada kali ini. Kita jumpa lagi. Selamat belajar. Semoga memberi manfaat. Jumpa lagi. Terima kasih.